Boleh, boleh. Okey. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pagi ini kita akan mengadakan sesi temu bual bersama seorang usahawan tempatan iaitu Puan Syahira Zarif, owner kepada Alpha Kek Lapis Sarawak. Kita akan berkenalan dengan lebih lagi selepas ini. Sebelum kita mulakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Intan Fariha binti Matali. Bersama saya 7 orang bakal usahawan iaitu Atika, Ya, saya. Eliana, Ya, saya. Nur Irina, Ya, saya. Nadia Syahira, Ya, saya. Nur Adiha, Ya, saya. Bibi Ilina Ya, saya. dan akhir sekali Nurul Syazwani. Ya, saya. Kami merupakan pelajar tahun 2 daripada Universiti Malaysia Kelantan. Tujuan kami mengadakan sesi temu bual pada pagi ini ialah kami ingin mengetahui serba sedikit perjalanan Puan memulakan bisnes dan mendapatkan pengalaman daripada Puan. Kami berterima kasih sangat sebab Puan sudi menerima perlawanan kami. Kami berharap Puan dapat berkongsilah maklumat sedikit sebanyak. Okay. Tanpa kita bermasa, silakan Puan memperkenalkan diri dan menceritakan kepada kami bagaimana Alpha Kek Lapis ini ditubuhkan. Okay, baik. Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Saya Nur Syahira Muhammad Razif adalah founder kepada Alpha Kek Lapis Sarawak. Alpha Kek Lapis Sarawak diwujudkan dari tahun 2015 iaitu bermulanya bertapak dari Kuching, Sarawak. Okey, saya adalah orang Sabah tetapi berkahwin dengan orang Kuching Sarawak. Jadi saya menetap di sini di Kuching Sarawak sudah hampir 7 tahun menetap di Kuching, dan sebab itu Alpha Kek Lapis wujud sebab keluarga saya di sini di Kuching mereka mengusahakan kek lapis pada musim perayaan terutamanya lah. Jadi bila musim perayaan tu Kek Lapis Sarawak sangat banyak dapat sambutan, terutama sekali bila saya balik kampung ke Sabah. Saya bawa sebagai buah tangan, belum lagi menjual lah pada masa tu. Selepas tu bila saya bawa balik kampung, lepas tu macam orang kampung lah banyak tanya saya kan, Kek Lapis sedap. Lepas tu dari situlah mulanya saya mula menjual Kek Lapis Sarawak dari tahun 2015 sehingga sekarang. Dan Alhamdulillah kami sekarang ada 2 production, iaitu production di Kuching Sarawak satu dan yang kedua ada di Beaufort Sabah. Kami buka di Beaufort Sabah sebab saya orang Beaufort. Jadi saya buka kilang tu di Beaufort. Mula-mula sekali kami tidak ada kilang, cuma beroperasi dari rumah saja. Kecil-kecilan. Dan 2020 tahun lepas, waktu tu tak silap saya waktu masih PKP dan Sabah masa tu pun PKP sangat tu 2 minggu PKP. Di situ buka kilang kek lapis. Okey. Kek lapis ini juga nama Alpha Kek Lapis tu, nama Alpha tu sebenarnya banyak orang ingat Alpha tu adalah saya. Okey, Alpha Kek Lapis, Alpha tu namanya sebenarnya terinspirasi daripada nama anak istimewa saya. Saya ada anak istimewa sulung yang perempuan, nama dia Alpha. Jadi nama Alpha tu dibawa sehingga sekarang. Jadi nama yang tercipta untuk kek lapis ni adalah Alpha Kek Lapis Sarawak. Dan pada mulanya saya ni bukannya bakers, bukan. Saya bukannya bakers kek lapis, tetapi saya cuba mengusahakan kek lapis tu
di Sabah. Pada mulanya saya cuma mahu kembangkan kek lapis ini di Sabah sahaja. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada di pasaran Semenanjung Malaysia. Dan selepas itu kami awalnya cuma misi kami cuma mahu mengembangkan makanan Sarawak dengan lebih meluas. Sebab mentaliti orang, kek lapis ini cuma pada musim perayaan sahaja. Jadi bila diorang fikir, okey, kalau perayaan ada kek lapis, kalau perayaan ada kek lapis. Tetapi Alpha Kek Lapis membawakan makanan orang Sarawak yang bukan pada musim perayaan. Maksudnya bila-bila masa, hari-hari, hari raya boleh makan. Hari-hari boleh makan macam tu. Jadi kami ada tim di seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung yang menjual kek lapis, Alpha Kek Lapis. Manakala di Semenanjung pula baru ditubuhkan tim kami pada tahun 2020. Untuk Sabah pula semenjak 2018. Untuk Sarawak bermula dari tahun kami menyebarkan di sini pada tahun 2019. Pada mulanya kalau di Sarawak pun sendiri, di Sarawak di sini, kek lapis ini cuma untuk perayaan, untuk apa-apa majlis. Tetapi kami membawa kek lapis ni macam tak perlu tunggu hari raya, tak perlu ada majlis, tak perlu tak perlu macam yalah apa-apa event ke apa, tak perlu. Hari-hari kami boleh bagi customer ataupun pelanggan makan kek lapis. Macam tu. Setakat ini macam tu lah. Okey, terima kasih Puan. Okey, siapa yang mendorong Puan untuk menubuhkan bisnes ni? Yang mendorong saya untuk membuka bisnes kek lapis ini adalah suami saya sendiri. Dan suami saya nama dia Awang Iskandar. Dia juga merupakan pengusaha kek lapis ini juga. Dan dibantu oleh saya sendiri dan dia juga membantu saya dalam mengusahakan perniagaan kek lapis ini sebab resepi-resepi Alpha Kek Lapis diolah sendiri oleh oleh family saya di sini di Kuching dan juga diolah semula oleh suami saya. Semua resepi bagi perisa kek lapis yang kami adalah dan juga dia punya setiap design kek lapis itu juga kami sendiri yang olah, iaitu suami saya sebab suami saya adalah bahagian team production pada tahun lepas, tetapi tahun ini kami tukar position di dalam syarikat di mana saya yang sekarang ini telah mengambil alih bahagian production dan suami saya pula sekarang ini mengambil alih bahagian admin dalam Alpha Kek. Okey, soalan kedua dari saya. Apa faktor yang menyebabkan Puan memulakan bisnes ini? Okey, sebab saya memulakan bisnes Alpha Kek Lapis. Okey, pada mulanya Alpha Kek Lapis ini tiada sistem ataupun tiada mana-mana tim ejen. Saya bermula daripada sendiri di bawah kaki sendiri bersama dengan suami. Dan suami pula adalah orang yang tolong COD, hantar-hantar kek macam tu dan saya pula adalah deal dengan pelanggan. Yang membuat kek itu, yang produce kek adalah bermula daripada family saya di sini di Kuching, Sarawak. Masa tu belum lagi ada staff kek lapis. Jadi bila waktu diorang buat kek lapis di sini dan saya pula adalah reseller yang tukang jual. Jadi yang COD itu adalah suami dibantu oleh suami saya sendirilah. Dan itu adalah sebab-sebabnya itu antara salah satu sebab bisnes Alpha Kek Lapis ni. Yang kedua adalah disebabkan faktor keluarga saya juga, iaitu family saya lah.
family kecil. Okey, di mana saya adalah seorang penjawat awam di Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya sebagai kalau jawatan saya dalam penjawat awam adalah pembantu pembedahan pergigian. Okey, tetapi sekarang ni saya tengah cuti bersalin 3 bulan. Jadi tidak lama lagi saya akan masuk kerja. Jadi faktor yang mendorong ni adalah disebabkan pada mula awal saya bekerja 2014. Masa tu tangga gaji pada starting pekerja tu belum lagi stabil. Dan saya juga ada anak istimewa. Okay, dia Alfa adalah seorang kanak-kanak hydrocephalus yang banyak sangat perlu kos untuk jagalah. Okey, maksudnya dari segi pemakanan dia, dari segi pemakanan, penjagaan memang perlu teliti dan perlu menggunakan kos yang tinggi. Jadi saya maksudnya bukannya gaji itu tidak cukup, tetapi macam keperluan anak istimewa saya lebih banyak digunakan pada setiap bulan. Jadi ini adalah faktor yang kedua juga mendorong saya untuk berniaga kek lapis. Dan faktor yang ketiga adalah faktor disebabkan oleh saya sendiri ada impian Big Y untuk hidup lebih senang, untuk hidup lebih macam mana, keluar daripada kepompong yang susah mahu saya dapatkan. Macam tu. Dan yang terakhir, faktor untuk saya bisnes Afra Kek Lapis ni, yang paling penting sekali adalah matlamat saya sebagai leader Afra Kek Lapis adalah ingin membantu orang di sekeliling saya, serta saya berjaya bersama saya juga. Saya tidak mahu dalam perniagaan Afra Kek Lapis ini saya seorang sahaja yang berjaya, tetapi saya kini membawa orang di sekeliling berjaya sama sekali, turut sekali dalam Afra Kek Lapis. Okey, terima kasih untuk menjawab soalan saya. Sekarang kita teruskan dengan soalan berkaitan produk strategi. Silakan. Maksudnya target strategi ya? Ya betul. Siapakah target market untuk perniagaan ini, Puan? Okey, baik. Okey, biasanya lah kalau kita buka apa-apa perniagaan, tak kisahlah apa-apa niche ataupun apa-apa produk, okey, kita kena ada target perniagaan untuk kita hit kita punya perniagaan tu untuk lebih untuk lebih dapat kita punya matlamat syarikat. Macam tu. So target market kami ini adalah terutama kepada golongan suri rumah. Okey, golongan suri rumah, golongan kaki tangan awam yang mempunyai mungkin banyak komitmen, macam masalah hutangnya lah kan. Kaki tangan kerajaan pun ada banyak komitmen yang banyak. Okey, lepas tu yang ketiga adalah target kami ini adalah untuk pelajar. Okey, untuk pelajar-pelajar di mana membantu mendapat kewangan yang lebih baik. Macam kita tahu kan sekarang ni banyak golongan pelajar yang independen kan. Banyak independen untuk cari pendapatan lebih, contohnya untuk bayar yuran Yuran pengajian. Yuran pengajian, betul kan. Sebab apa yang kami kajilah, okey, daripada pelajar-pelajar sebelum ini, contohnya mereka cakap diorang tak nak susahkan mak bapak, susahkan parents, macam tu. Sebab yuran sangat tinggi lah. Sebelum ini ada juga student Unimas dan College Vocational Beaufort Sabah yang interview kami lah. Jadi dalam sesi interview tu kami tanya jugalah kan, kenapa kalau student sekarang ni diorang pun nak mencari income lebih. Jadi itu target pasaran kami. Suri rumah, penjawat awam dan juga pelajar-pelajar untuk berbisnes bersama kami. Tetapi kami tidak menekankan kalau pelajar untuk bisnes bila join tim kami, sebab kami tahulah pelajar kan dia akan busy kan dengan
dengan kuliah apa semua kan. So kita setiap target tu ada bahagian dia yang kami kelaskan. Dan juga kami target market ini kepada golongan-golongan yang contohnya golongan yang ada buat perniagaan catering. Jadi kami boleh combine dengan mereka juga. Kalau catering kan diperlukan dessert. So kami masukkan sekali kek lapis ni dalam perniagaan diorang juga catering. Macam tu. Seterusnya Puan, soalan saya. Bagaimana pelanggan Puan akan ingat brand image untuk produk yang Puan pasarkan? Okay, pelanggan akan ingat brand image ni melalui tagline ataupun yalah tagline lah kan, ataupun selain tagline, brand image yang kami pasarkan ni macam mana pelanggan boleh ingat adalah rasa kek yang sangat istimewa. Sebab saya sebagai pengusaha Alpha Kek Lapis, saya mahu perniagaan ini, terutama kek lapis, dia membezakan kek lapis ini dengan kek lapis brand lain. Walaupun banyak kek lapis yang sama, banyak kek lapis brand lain, tetapi saya mahu membezakannya dan supaya customer ataupun pelanggan akan ingat kita daripada segi kualiti rasa. Kalau kami dari Alpha Kek Lapis, kepakaran kami adalah menghasilkan kek lapis yang basah, mewah dan sempurna. Kek lapis kami ini adalah kek lapis biasa sahaja, kek lapis regular, bukan premium. Okey, tetapi rasa kami adalah seperti premium, umpamanya rasa premium. Sebab rata-rata customer bila kami minta feedback, Diorang akan ingat kek lapis ni kek lapis premium ke? Diorang tanya, tapi kami cakap tidak, ini adalah kek lapis biasa. Tetapi first impression bila orang rasa kek lapis kami, dia adalah rasa macam wow, premium, macam tu. Jadi kami menghasilkan, terutama sekali adalah rasa. Bila kita menghasilkan sesuatu makanan, kita perlu memberi rasa dulu kepada customer. Sebab bila gigitan pertama sahaja kek lapis tu, orang akan ingat kita. Macam tu. Dan itu dari segi rasa pula. Dan dari segi kalau dari segi tagline, Alpha Kek Lapis sentiasa ingat nang nyaman. Nang nyaman tu ada orang Sarawak sini kan. Dia pasti faham lah nang nyaman. Nang nyaman maksudnya pasti sedap kan. Betul ke orang Sarawak? Okay. Dan itu adalah brand image yang kami bawakan. Dan juga yang ketiga brand image yang kami bawakan untuk tingkatkan kami punya value kepada pelanggan dan juga pasaran adalah packaging. Saya sepatutnya kena tunjukkan packaging Alpha Kek Lapis tu, tapi dekat sini packaging tu tidak ada, sudah habis dekat sini. So rata-rata kek lapis, okay, dia akan menggunakan tray. Okay, tray. Tetapi kalau Alpha Kek Lapis yang membezakan, kami macam apa untuk membezakan lah, okay, untuk membezakan supaya orang ingat macam kalau Alpha Kek Lapis packaging dia ada packaging macam ni. Walaupun dengan harga serendah pun kami bagi packaging yang cantik, bagi packaging yang sempurna untuk pelanggan kami. Sebab kami mahu customer tu ingat kalau Alpha Kek Lapis dia bagi packaging kotak. So itu akan macam dia akan ingat lah macam tu. So rata-rata semua kek lapis yang sebelum kami membuat packaging, kami buat survey dahulu. Okay, kami buat survey berapa peratus brand-brand lain, kek lapis lain yang menggunakan packaging kotak ataupun packaging tray ataupun menggunakan dan juga stiker. So macam kami, rata-rata yang kami buat kajian survey macam 80 lebih peratus lah, 85 saya tidak silap, 85% rata-rata menggunakan packaging tray. Jadi kurang dia punya brand lain yang menggunakan packaging kotak. Jadi di situ kami ambil kira lah bab packaging tu, dan bab packaging tu juga kami ambil kira dia punya design kotak. Design kotak adalah ala-ala Sarawak style. Okay, di mana saya suka Sarawak style punya corak.
terutama sekali adalah corak orang Ulu. Kebetulan saya punya mak mertua adalah orang Ulu. Jadi saya memang suka dia punya keunikan corak tu, dan saya adapt yang corak orang Ulu tu dalam packaging kami. So saya survey lagi kotak yang menggunakan kotak kek lapis, dia macam menggunakan corak-corak yang biasa sahajalah. Biasa tu macam contohlah kartun macam tu, ataupun corak-corak lain. Tapi macam Alpha Kek Lapis, saya memang macam wah, bila orang pandang packaging kami tu, orang akan ingat Alpha Kek Lapis. Okey Puan, soalan daripada saya. Bagaimana Puan menjaga hubungan dengan suppliers dan pekerja-pekerja? Okay. Part ni saya paling suka, part hubungan ni. Okay. Setiap dengan saya rasa, okay, pada pendapat saya sebagai penjual kek lapis, sebagai pengusaha kek lapis, sebagai majikan kek lapis, dan juga sebagai leader terutamanya, jaga hubungan dengan orang di sekeliling kita sangat penting. Tidak semestinya dengan pekerja, supplier ataupun tim, tetapi dengan orang luar juga. Sebab bila kita menunjukkan hubungan yang baik, orang akan suka macam tu. Okay, dan terutama lagi sekali bila dengan circle-circle kita, iaitu circle kita tu macam kita punya supplier, pekerja, tim, kan? Jadi hubungan yang saya buat dengan orang di sekeliling saya, dengan saya punya circle adalah sentiasa jaga bonding. Okay, bonding. Sebab hubungan sesama manusia ni, tidak kira siapapun, bonding tu perlu kita tu, macam mana? Bonding tu perlu kita eratkan untuk kita punya, untuk jaga silaturahim, untuk supaya kita punya hubungan tu lebih panjang dan berkekalan. Bonding tu macam contohnya yang saya buat adalah contoh macam okay, sekarang ni saya jauh dengan supplier, jauh dengan saya punya tim, jauh daripada saya punya pekerja. Semua pekerja-pekerja saya di Sabah, supplier juga di Sabah, tim juga di Sabah, Semenanjung. Cuma dekat Sarawak sajalah yang saya dapat jumpa. Okay? Dan cara kita menjaga hubungan antara jarak jauh dengan dekat ni berbeza. Tapi saya lebih kepada yang jauh ni. Macam mana kita nak berjaga hubungan dengan orang yang jauh ni, kan? Okay, salah satu adalah sentiasa berkomunikasi dengan mereka setiap hari berkomunikasi. Dengan tim Alpha Kek Lapis pula, setiap pagi saya akan berkomunikasi dengan orang. Tidak kira saya sesibuk macam mana pun, saya tidak akan lupa kepada tim. Saya tidak akan lupa. Dan tugas saya sebagai leader Alpha Kek Lapis adalah kepada tim Alpha Kek Lapis, setiap pagi saya kena sentiasa boost up semangat tim. Kena sentiasa bagi semangat tim, kena bagi motivation kepada tim. Dan untuk kami punya leader-leader, okay, Alpha Kek Lapis ada leader-leader. Jadi leader-leader Alpha Kek Lapis tu saya tiap hari akan berkomunikasi dengan diorang. Dari contohnya dalam WhatsApp, call ataupun Zoom, macam tu. Dan untuk pekerja pula, saya pun setiap hari akan engage dengan pekerja-pekerja Alpha Kek Lapis, tetapi melalui telefon sahajalah. Saya akan sentiasa macam, walaupun saya dapat melihat mereka dalam CCTV, okay, tetapi saya kena berinteraksi dengan orang juga. Saya kena setiap hari, setiap pagi, okay, saya kena walaupun kita ni, contohlah kan orang cakap macam bos lah, di atas, di ketua kan. So kita kena tunggu orang di bawah kita yang tegur kita setiap hari sapa. Saya tidak akan tunggu orang di bawah saya sapa saya. Saya tidak mau macam tu. Biar saya sebagai ketua ataupun saya sebagai majikan yang tegur mereka dahulu. Saya akan tanya khabar, saya akan tanya macam mana kerja hari ini, okey atau tidak, walaupun mereka tidak bagi tahu. Contoh kalau
biasanya kalau tidak apa-apa yang berlaku, mereka tidak akan bagi tahu saya lah. Tapi setiap hari saya akan tanya apa berlaku, macam mana, okey ke tidak. Saya akan pastikan juga pekerja-pekerja saya akan hantar report harian sebelum pukul 5 macam tu. Sebab diorang akan balik pukul 5. Jadi saya akan memang setiap hari akan berkomunikasi dengan diorang pula. Okey, yang seterusnya cara lagi kita berkomunikasi cara kita jaga hubungan dengan kita punya circle di sekeliling adalah contohnya kalau macam saya dengan suami saya dengan suami suka belanja staf makan. Jadi macam walaupun kami jauh tapi bonding tu ada. The bonding tu ada. Macam setiap minggu kami akan macam belanja staf makan lah, terutamanya pada hari Jumaat macam tu. Kalau staf hari jadi, kami akan celebrate. Saya tidak ada tapi saya beli kek. Saya upah runner lah macam tu. Runner datang hantar surprise macam tu. Okey, kalau dengan team, kalau dengan team juga saya buat macam tu juga. Okey, dengan team leader ataupun team agent, kami macam hantar surprise macam tu. Kalau ada team yang hari jadi macam tu. Sentiasa engage dengan orang team dengan juga pekerja. Untuk supplier, kami berhubung seperti biasa. Maksudnya di sini supplier pun selalu engage dengan saya juga walaupun kami jauh. Tapi supplier tu dia lebih kepada dengan saya punya PA. Saya tidak berurusan dengan supplier. Tapi alhamdulillah setakat ni supplier dengan PA saya hubungan baik. Hubungan antara bisnes lah baik. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Boleh? Okey, soalan seterusnya. Bagaimanakah Puan meletakkan harga untuk kek lapis Alpha tu? Okey, harga ni. Okey, sebenarnya kalau meletakkan harga untuk produk kek lapis ni, pada awal mulanya bukan kepakaran saya, tapi itu adalah kepakaran suami saya. Tapi saya belajar dari dia lah. Saya belajar dari dia yang meletakkan harga pada sesuatu produk ni kita perlu melihat pelbagai aspek. Kita tidak boleh suka-suka hati meletakkan harga tanpa tengok apa-apa. Contohnya kita punya modal belian barang kan, kita kena masukkan kos pekerja, kos sewa premis, lepas tu kita kena masukkan kos packaging dan juga kami dari Alpha Kek Lapis setiap bulan memang menghantar barang, contohnya bahan-bahan lah. Okey, contohnya bahan-bahan kek lapis ke Sabah setiap bulan, iaitu menggunakan kargo, mas kargo. Jadi cas mas kargo tu pun dimasukkan dalam produk. Kita kena ambil kira semua tu. Untuk sebelum kita menganggarkan harga untuk produk terutamanya kami lah kek lapis, kami kena tengok dulu, buka dulu semua file ataupun semua apa yang masuk dalam perniagaan ni. Jadi kena listkan semua semua yang adalah, semua yang maksud saya macam semua yang terlibat untuk produce kek lapis ni. Contohnya yang terutama sekali adalah modal, kos pekerja, sewa, bil air, bil api, kena masuk semua tu. Okey, selepas kita costing barang yang semua tu, lepas tu barulah kita akan keluarkan harga dan berapa untung yang kita mahu dalam produk tu. Okey, contohnya kita boleh buat 30% untuk mengambil keuntungan.
daripada produk. Lepas itu barulah harga dikeluarkan. Okey, harga pula ada beberapa peringkat. Untuk harga kami di Alpha Kek Lapis berpatutan dengan kek lapis yang kami keluarkan sebab kami mengamalkan dan mengeluarkan kek lapis regular, iaitu kek lapis biasa, bukan premium. Jadi saya mahu dia sekata, dia setara dengan harga. Saya tidak mahu walaupun dia walaupun kek lapis tu macam kek lapis premium, seolah-olah premium, tetapi kita kena jujurlah dalam perniagaan, iaitu memberi harga setara dengan regular. Macam tu. Okey. Dan harga-harganya pula adalah untuk kami punya team, kami ada team master stockist, team leader stockist, team agent dan juga dropship. Jadi keempat-empat ini ada harga masing-masing mengikut setiap level, dan mereka kena borong dengan leader mereka. Jadi harga-harga tu sudah ditetapkan mengikut level masing-masing. Dan kami mempunyai 4 jenis harga untuk harga pasaran retail, iaitu mengikut saiz. Kalau Alpha Kek Lapis, kami buat perbezaan lah dengan kek lapis lain. Kami ada saiz, banyak kategori, ada kategori budget, kategori loft, kategori 8x4 dan juga paling besar yang loyang 88 tu lah. Jadi setiap saiz tu dia ada harga yang sudah ditetapkan lah. Macam tu. Dan budget adalah harga yang paling termurah. Pada setakat ini harga budget adalah RM15.50, iaitu harga yang kata orang mampu milik. Untuk semua orang rasa produk Alpha Kek Lapis ni. Dan untuk cara meletakkan harga tu juga, kita perlu buat sistem filing. Untuk supaya macam kita tidak macam mana ya? Supaya teratur dalam sistem filing tu jugalah. Jadi apabila dalam sistem filing tu kita boleh lihat berapa kita punya cost, berapa kita punya margin, berapa kita punya cost utility lain lah, macam tu. Kita kena buat sistem filing. Tapi pada awalnya kami tidak mempunyai sistem filing. Saya cuma tulis dalam buku sahaja ataupun file ke macam dulu macam tu lah. Sekarang kami sudah ada Alpha Kek Lapis HQ, sudah ada sistem filing. Jadi boleh tengok dia punya susunan harga dan juga berapa keuntungan yang kita perlu ambil, berapa simpanan yang kita perlu ambil, macam tu. Setakat ni itu cara kami lah untuk meletakkan harga kek lapis. Okey, terima kasih Puan. Kita balik ke soalan yang seterusnya. Apakah strategi yang dilakukan oleh syarikat Puan untuk mengekalkan kualiti produk kek lapis tu? Okey, baik. Strategi ni, kita ni kalau sebagai usahawan dan juga bakal usahawan, kita kena pasang strategi untuk perniagaan. Dan banyak sangat strategi yang kita boleh guna pakai untuk kita punya syarikat. Okey, strategi ini juga biasanya memang sangat pentinglah dalam sesuatu syarikat ya, untuk kita mengekalkan kualiti produk, untuk kita mengekalkan kita punya brand, untuk kita mengekalkan value produk itu juga. Okey, strategi-strategi ini juga biasanya ada semua kita boleh pakai dan ada juga kita tidak boleh pakai. Ada pro dan kontra dalam buat strategi ni lah. Dan sebelum
strategi yang company ataupun Alpha Calapis HQ akan mulakan, kami akan berkongsi strategi-strategi dengan kami punya business partner, iaitu ketua-ketua ataupun wakil-wakil HQ lah. Okey, kami ada 4 orang wakil HQ di seluruh Malaysia. Jadi sebelum memulakan strategi tu, kami akan berbincang dulu dengan wakil-wakil sama ada diorang setuju atau tidak. Macam saya cakap tadi lah kan, kita ni banyak strategi, banyak susun strategi, tapi kita bukan semua kita perlu buat dan bukan juga sepenuhnya kita gunakan. Okey, untuk kekalkan strategi quality product itu adalah contohnya strategi yang digunakan adalah sentiasa minta feedback. Feedback, feedback tu bukan kita punya pekerja sahaja, tapi perlu di sekeliling kita. Contohnya kalau Alpha Calapis HQ, untuk kekalkan strategi quality product tu, kami akan minta feedback dengan business partner, atau dan juga strategi tu kami akan bagi kek lapis percuma. Kalau biasanya kami dari Alpha Calapis setiap hari team marketing. Team marketing akan buat live di page Alpha Calapis. Lepas tu kebanyakan live team marketing kami adalah dia akan cakap dia nak bagi kek lapis percuma. Jadi bila kami bagi kek lapis percuma tu, kami akan minta lagi feedback kepada pemenang kontes tu ataupun pemenang lucky draw macam tu. Paling penting strategi kami yang nombor satu lah yang saya sentiasa buat adalah feedback. Feedback itu yang pertama. Dan yang kedua adalah engagement. Engagement dengan pelanggan macam tu. Itu paling penting untuk kita kekalkan quality produk tu, dan juga strategi untuk kekalkan quality produk tu sentiasa update. Contohnya kalau dengan supplier lah ya. Kalau dengan supplier update masihkah lagi bahan-bahan yang kami mahu ini digunakan, ataupun kami akan tanya lagi, ataupun ada lagi ke bahan yang lebih bagus daripada yang sekarang. Walaupun kami sudah dalam beberapa tahun lah ya dalam perniagaan ini, dalam Alpha Calapis ni, kami sentiasa mengolah ataupun mencari lagi resepi yang semakin sedap dan semakin memuaskan hati semua pelanggan. Dan juga saya akan mengumpulkan feedback positif dan juga feedback negatif. Di mana feedback ini kita boleh tengok di mana lagi banyak, sama ada di feedback positif ataupun feedback negatif. Sekiranya feedback positif lebih banyak, maka quality produk itu harus dikekalkan. Tetapi sekiranya kalau banyak feedback negatif, quality produk harus ditingkatkan. Kita sebagai usahawan, kita tidak boleh dengar yang side baik saja, side positif saja. Kita perlu ambil yang negatif juga untuk kita meningkatkan kita punya quality produk dan juga perniagaan. Sebab tu saya akan sediakan channel Telegram, di mana channel Telegram tu saya akan kumpulkan semua positif dalam tu. Maksud saya positif, feedback positif lah, maafkan saya tersasul. Feedback yang positif di dalam channel Telegram tu. Dan sekarang ni saya kumpulkan 300 macam tu lah, ada 300 feedback yang positif tentang Alpha Calapis. Dan selebihnya adalah ada feedback negatif, tetapi persen untuk feedback negatif tidak sampai 20%. Jadi macam kita tengoklah, kalau kita tengok feedback negatif lagi kurang. Tetapi kita jangan terlalu selesa dengan dengan feedback positif yang banyak. Kita kena sentiasa minta lagi feedback dengan customer,
ataupun dengan kita punya pekerja, kita punya business partner, kena kira semua tu, kena ambil part. Itu cara syarikat ataupun Alpha Kelapis HQ kekalkan kualiti produk. Okey Puan, terima kasih. Lepas tu kan kita tahu produk Kek Lapis ni adalah produk makanan. So macam mana Puan dapat memastikan stok sentiasa mencukupi untuk pelanggan? Okey. Stok sentiasa cukup ni sebenarnya palinglah isu utama dalam Alpha Kelapis. Dia bukan sahaja cukup kepada pelanggan tetapi cukup juga dengan tim kami. Sebab kalau stok tim tidak cukup, maka secara tidak langsung stok kepada pelanggan juga tidak cukup. Permintaan Alpha Kek Lapis sangat tinggi. Di mana kami mengeluarkan kek lapis setiap bulan hampir 2,000 unit setiap bulan untuk Sabah sahaja. Untuk Semenanjung kami mengeluarkan sebulan sekali. Tetapi sebulan sekali itu ikutlah permintaan Semenanjung dalam kuantiti berapa, dan begitu juga dengan tim Sarawak. Okey, khususnya untuk di Sabah, untuk memastikan stok itu cukup atau tidak, kami ada buat sistem KPI ataupun target. Okey, target di mana mereka perlu ambil stok mengikut berapa yang mereka mahu ataupun berapa yang sales mereka mahu. Sebab sales dan stok sama-sama penting. Jadi bila mereka mahu sales yang begini, kami perlu mengeluarkan stok yang begini. Dia bergantung dengan KPI tim masing-masing. Itulah macam mana. Untuk kita mencukupi stok tu juga adalah kita tengok permintaan daripada pelanggan. Biasanya kalau tim Alpha Kelapis, dia orang akan buat sistem pre-order. Okey, pre-order tu di mana mereka akan ambil dulu tempahan, selepas itu mereka akan submit kepada HQ. Di situ kami akan lihat permintaan pelanggan macam mana. Dan mereka juga sendiri ada target. Okey, tim Alpha Kelapis juga ada target berapa yang mereka mahu untuk sebulan. So, bila mereka ada target yang mereka mahu, kami akan ikut permintaan mereka itulah. Sebabnya bila diorang ada target tu, barulah diorang boleh menjual lebih kepada pelanggan supaya stok sentiasa cukup. Kita melihat kepada bilangan numbers ataupun bilangan kuantiti penduduk di sekitar. Contohnya saya akan ajar kepada tim-tim Alpha Kek Lapis untuk fokus kepada di kawasan mereka, khususnya fokus kepada kawasan mereka sahaja. Berapa kapasiti atau maksudnya berapa bilangan penduduk di kawasan tu, macam tu. Dan berapa orang yang suka Kek Lapis dan berapa orang yang selalu repeat untuk membeli Kek Lapis. Jadi mereka tahu bilangan-bilangan tu. Bila mereka tahu, mereka akan minta bilangan ataupun unit Kek Lapis tu dengan kami. So kami akan keluarkan bilangan Kek Lapis tu mengikut permintaan tim. Jadi stok akan cukup. Ada soalan lagi? Saya nak tanya, macam mana Puan mengatasi masalah pandemik COVID-19 yang melanda negara? Wah. Masa COVID ya. Masa COVID saya rasa perniagaan banyak terjejas. Yang saya buat research bukannya kami sahaja tetapi banyak perniagaan ataupun syarikat yang terjejas akibat COVID-19 ya. Dan kami juga salah satu syarikat yang terjejas akibat COVID-19 di Sarawak pada tahun 2020. Okey, pada tahun 2020 iaitu pada bulan pada bulan Jun
2020 kami menutup perniagaan restoran, Alpha Cafe dan restoran pada masa itu sebab sangat terjejas. Kami Alpha Cafe Lapis pada masa itu pun turut terjejas. Saya dengar tak? Dengar? Okey. Tapi saya tak dengar korang. Sebab kami tutup mic Puan. Oh, okey. Okey. Pada masa tu juga Alpha Kek Lapis juga turut terjejas pada masa COVID-19 tu lah. Okey, kami tidak dapat supplier tidak dapat menghantar barang kepada kami. Kami juga tidak dapat supply kek lapis kepada tim-tim dan juga pelanggan. Cuma di sekitar kami itu sahaja yang kami dapat pasarkan pada masa itu. Okey, cara kami atasi adalah kami fokus. Okey, kami fokus kepada yang berdekatan dengan kawasan kami sahaja sebab masa tu kami tidak dapat akses ataupun pergi ke kawasan lain untuk menghantar kek lapis. Dan supplier juga tidak dapat menghantar kek lapis bahan kek lapis kepada kami sebab salah satu boarding tutup. Kargo masa tu kargo di Kuching Sarawak tutup, diorang tidak boleh melepasi pintu Sabah diorang ditutup masa tu. Okey, dan juga bas-bas masa tu semua pun tidak dapat beroperasi. Yang cuma dapat beroperasi pada masa tu COD, tetapi perlu surat company masa tu dan juga surat polis saya tidak silap ya. Jadi kami menggunakan peluang yang ada tu lah untuk buat bisnes ataupun cari pendapatan lah pada waktu COVID tu. Macam tu. Kami menghadkan juga pengeluaran kek lapis sebab masa tu kalau mengeluarkan kek lapis yang banyak pun tidak ada guna sebab semuanya terjejas. Jadi kami cuma dapat mengeluarkan kuantiti yang sedikit sahaja iaitu untuk kawasan yang terdekat dengan kami. Dan pada masa itu juga kek lapis kan pemakanan masa tu boleh beroperasi. Salah satu kilang yang boleh beroperasi untuk pemakanan. Jadi kami ambil peluang tu untuk berniaga, tetapi kami buat secara bergilir-gilir kepada pekerja. Pekerja tidak boleh turun semua, diorang kena ada yang kena ikut jadual. So pengeluaran kek lapis masa tu terhad. Kalau ikut KPI kami yang seperti biasa, harian biasa, KPI kami akan membuat sehari 32 loyang kek lapis. Tetapi pada waktu tu tidak sampai 20 kek lapis terhasil. Cuma saya tidak silap 12 loyang sahaja yang terhasil pada musim COVID tu lah. Okay, sebab kami macam mengurangkan jumlah kehadiran staff. Sebab kita pun tahu kan masa tu SOP lagi kan. Kena handle apa lagi yang lain-lain lah macam tu untuk kita ikut saranan kerajaan. Okey, terima kasih Puan. Soalan saya, jika ada pelanggan kan yang tidak berpuas hati dengan produk yang Puan jual, bagaimanakah syarikat Puan mengatasinya? Okey, ini soalan terbaik. Bagi saya lah, okey, makanan ni, okey, kalau kita jual makanan, produk makanan terutamanya, tidak semua manusia akan suka dengan cita rasa dengan kita punya produk sebab orang lain cita rasa bukan? Walaupun kita sudah all out menghasilkan makanan yang baik, terutamanya macam saya kek lapis, walaupun sudah buat macam-macam, contohnya saya menggunakan produk yang berkualiti ataupun saya selalu jumpa supplier untuk saya suka macam cakap dengan supplier, saya mahu bahan yang betul-betul
menghasilkan kek lapis yang sedap. So walaupun saya buat macam tu, tetapi masih betul sampai sekarang juga masih ada yang bagi feedback yang negatif, yang kurang baiklah, kurang memuaskan. Okay, contohnya dorang ada setengah kek lapis perisa lain lah. Contoh kami kan ada 13 perisa. Bukanlah 13 perisa tu semua orang akan suka. Ada juga tidak suka. Contohnya kami ada kek lapis coffee mocha. Okey, coffee mocha ini khususnya kami khususkan kepada coffee lover. Tetapi orang yang bukan coffee lover ni dia mencuba kek lapis perisa coffee mocha dan dia bagi feedback negatif. Dan saya tanyalah, adakah Cik ataupun saya tercakap, adakah sis suka kopi? Tidak, saya mau cuba. Ada cakap saya just mahu cuba, dia cakap. So kita dapat tangkap lah kan, kalau dia ni bukan yang pencinta kopi, bukan yang coffee lover, berarti dia memang tidak akan suka kepada kopi. Dia tidak akan suka kepada kopi dan kami akan cakap, baik sis, terima kasih atas feedback. Kami akan buat yang lebih baik lagi selepas ini. Terima kasih kerana membeli Alpha Kek Lapis. Setakat itu sahaja. Dan bila dia balas panjang lebar-lebar macam mana pun, kami tetap akan cakap terima kasih sahaja. Sebab kita jangan berdebat dengan customer. Tidak ada guna. Kita tidak, dan kerja kita sebagai seller bukan nak berdebat dengan customer, tetapi kita memberi nilai kepada customer. Kan, nanti dia akan fikir juga, dia ni walaupun aku bagi cakap yang menyakitkan hati lah kan, contohnya lah tu kan, contohlah dia akan rasa macam menyakitkan hati, end up dia akan minta maaf di hujung tu. Betul. Saya selalu gunakan cara ni lah yang saya belajar daripada sifu perniagaan, cikgu-cikgu kelas perniagaan. Jadi end up customer tu sendiri akan reda. Sebab selagi kalau kita macam marah, kalau macam mana ada aku saya dah buat yang terbaik untuk kek lapis ni. Itu kan pure butter. Mana boleh sis cakap tak sedap. Tidak boleh. Kita tidak boleh lah macam tu. Jadi kita cuma kita kena tetapkan juga untuk cakap yang baik kepada customer. Sebab nanti diorang akan recommend pula dengan orang lain kepada kita. Macam tu. Baru-baru ini pun ada juga pelanggan yang tidak berpuas hati dengan rasa kek lapis tu lah. Okey, dia dan juga dia ingatkan kek lapis tu kukus macam tu, tapi sudah dah dibagi tahu itu bakar. Macam tu. Jadi dia macam marah-marah macam tu lah kan. So kita handle bila macam tu kita akan contoh untuk meredakan lagi, kita bagi dia kek lapis percuma lagi macam tu supaya dia lebih suka. Ataupun selain bagi kek lapis percuma, kami akan macam mana ya, kadang-kadang saya akan terus call. So bila kita terus call ni, kita terus telefon, bila dia dengar kita punya suara ni, kadang-kadang dia akan lembut hati. Macam tu. Itu cara saya handle lah pelanggan yang macam tu. Okey, soalan last daripada saya. Sekiranya jualan pada bulan tersebut tidak mendapat sambutan dari pelanggan, apakah promosi yang digunakan untuk meningkatkan keuntungan balik tanpa melibatkan modal yang baru? Okey, bagus. Soalan ni pun ialah memang rata-rata perniagaan memang akan rasa rasa situasi ni. Okey, situasi di mana macam kita memanglah mengeluarkan ataupun produk yang bagus, hasil yang bagus. Okey, lepas tu pula kurang sambutan pada bulan ni. Contohnya pada bulan ini kurang sambutan. Dia kurang sambutan pembeli dari untuk produk kek lapis. Okey. Jadi caranya adalah yang pertama kami akan buat rata-rata kita sekarang ni online kan. Dah jarang dah offline ni, dah jarang, sangat jarang. Jadi kita gunakan 100% platform online untuk kita mempromosikan ataupun kita promote bisnes. Walaupun masa tu kita punya sambutan
produk kurang baik, kurang memuaskan. Bila produk kita kurang memuaskan atau kurang memuaskan pembelian daripada pelanggan, maksudnya stok kek lapis terstaklakan. Jadi kita kena buat sesuatu, kita tidak boleh berdiam. Sebagai usahawan kita kena berfikir daripada keluar daripada kotak. Untuk buat sesuatu supaya kita punya jualan tu terjual. Contohnya adalah kita gunakan 100% kuasa online. Okay, Facebook, Instagram, TikTok, status WhatsApp, gunakan semua, all out, kena all out. So cara kami adalah, satu, kami akan guna FB Ads, IG Ads, okay. Kita tidak perlu modal yang banyak. FB Ads, IG Ads tidak perlu modal yang banyak. Dan sekiranya kalau mahu zero marketing ataupun zero modal, kita kena buat marketing secara percuma, iaitu kena buat full blast marketing di setiap grup community Facebook yang ada. Okay, contohnya kalau saya berada di Kuching, Sarawak, saya akan all out untuk buat marketing di grup community Kuching, Sarawak. Itu adalah zero marketing yang tanpa menggunakan kosong modal. Tetapi untuk kita tidak guna modal terlalu banyak lah. Okay, kita boleh guna FB Ads, IG Ads, dan itu bergantung dengan kita punya berapa yang kita mahu kek itu terjual. Sebab FB Ads dan IG Ads dia kan ada target berapa jualan yang kita mahu, berapa bilangan yang kita mahu, berapa orang yang kita mahu tengok kita punya iklan, macam tu. So caranya buat FB Ads, IG Ads, dan paling penting kami buat zero marketing. Zero marketing tu secara jujurnya memang sangat berkesan. Zero marketing sangat berkesan. Okey, yang terakhir, cara yang terakhir adalah kita buat, kalau offline, kami akan buat tester kek lapis. Tester kek lapis di mana kami akan suruh orang datang untuk rasa kek lapis. Kami akan bagi tester, dan di situ bila orang rasa sedap, orang akan beli. Dan itu adalah offline, itu adalah jualan langsung lah, macam bukan online lah. So kami akan macam suruh orang pergi ke premis, customer, untuk kami bagi tester percuma. Contohlah kami akan mengeluarkan 100 tester. 100 tester tu itu untuk pelanggan. Tapi 100 tester itu bukan yang modal yang banyak, kita potong kecil-kecil. Jadi potong kecil-kecil tidak akan mengeluarkan kos yang banyak. Sedikit kos sahaja. Sedikit kos. So kos untuk menghantar barang, contohnya COD ke apa pun dikurangkan sebab orang yang akan pergi dekat kita. Jadi bila diorang rasa kek, diorang pasti akan beli. Macam tu. Dan untuk online, kita akan buat macam yang saya cakap tadi lah, FB Ads, IG Ads, ataupun kontes lucky draw. Kalau diorang beli, diorang akan dapat hadiah. Macam tu. Kami baru-baru ni, kalau pada musim perayaan terutamanya lah, kami akan buat kontes dengan pelanggan. Contoh hadiah-hadiah yang menarik kami berikan adalah barangan dapur, macam tu, emas tu macam cincin, gelang, kami bagi. Lepas tu free kek lapis yang besar. Kami pernah bagi cash wang tunai 200, macam tu. Itu cara untuk orang beli lagi lah. Tapi itu maksudnya itu perlukan modal yang besar. So dia ada part modal yang besar dan modal yang kecil. Macam tu. Okey, saya rasa itu sahaja soalan daripada kami. Atau ada soalan lain? Kalau tiada, sampai sini saja sesi temu bual kita. Sekali lagi kami sangat-sangat berterima kasih kepada Puan Syahira kerana sudi meluangkan masa dan sudi untuk ditemu bual. Kami doakan semoga perniagaan Puan ni terus berkembang dan mendapat keuntungan yang lebih lagi di masa hadapan. Terima kasih Puan.
Sama-sama untuk semua. Amin, terima kasih. Terima kasih Puan. Sama-sama. Terima kasih Puan. Kalau saya pula yang tanya boleh? Boleh. Semua ni Sabah, Sarawak, Semenanjung lah. Ya betul Puan. Sekarang ni ambil kos apa? Kami kos perdagangan. Kos Perdagangan. Kos apa tu? Kos business management kan? Sama mana perdagangan e-commerce. Bisnes perdagangan. Perdagangan. Alah. Tu. Ada lain-lain kos ke? Kos sama? Tak, kami semua kos sama. Oh, kelas yang sama. Satu group untuk assignment. Masa saya form 6, saya ambil perniagaan. Saya paling tak suka prinsip perniagaan. Saya tak suka mengira. Kira-kira ni kos apa semua, ledger, meja, debit, credit, saya suka. Tapi kena belajar juga. Dan tiba-tiba dalam perniagaan kan ceburi bidang perniagaan, automatik kalau ceburi bidang perniagaan memanglah kena kira-kira costing kan, dan akhirnya saya terjebak. Apa yang kita tak suka tu Tuhan bagi kan. Okay, semua ni sekarang ni tengah cuti ke apa? Tengah cuti mid-sem. Cuti mid-sem. Oh, cuti. Sebab tu kan buat interview macam ni. Semua umur berapa ni? Kami semua umur 21. Masih muda lagi. Saya 28. Oh, muda juga. Muda lagi. Muda. Okay lah. Saya doakan semua adik-adik maju jaya, mana tahu satu hari nanti jadi usahawan yang cemerlang kan. Jangan kalau jadi hampa dekat mana juga kita berada, kita kena sentiasa rendah diri dengan semua orang. Sebab walaupun kita jadi usahawan yang berjaya, walaupun kita di atas, walaupun kita ni siapa, bos atau bos ke, majikan ke, ketua di atas ke, leadership, kita ini semua sama sahaja. Okay, mana tahu kan, manalah tahu nanti antara 8 ini memandang sekarang ni ataupun 8 ini menjadi pengusaha sebuah syarikat ataupun founder kan sebuah produk, mana tahu. Pesan saya kena sentiasa rendah diri, humble walau di mana-mana pun. Okay? Okey Puan, terima kasih Puan. Puan, saya nak ambil screenshot, so minta semua senyum. Boleh. Okey. Style tak? boleh Puan, boleh. Okey, senyum semua. Okey, 1, 2, 3. Okey dah. Okey, terima kasih Puan. Terima kasih sudi interview Afaq Lapis. Saya minta maaf ya tadi lambat masuk banyak salah. Tak apa, terima kasih Puan. Masalah. Salam. Bye. Habis. Sekejap.